Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, bagi subjek Akidah Islamiyah BIMS 1023, kumpulan saya akan membentangkan tajuk Fahaman Islam Liberal dan Pluralism Agama. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Nur Ain Fatihah binti Zainuddin 288697, Siti Nadrah Batrisya binti Zahidi 288229, Muhammad Zudi bin Muhammad Zuki 288369, dan saya sendiri Imran bin Jaafar 288690, Nur Izzatul Husna binti Zakaria 288708, Hada Syamimi binti Hanis 288715, Putra Syaiful Baharin bin Syamsuddin 28870. Baiklah, abstrak bagi kumpulan kami ialah fahaman liberalisme dan pluralisme merupakan satu ancaman besar dalam masyarakat Islam. Oleh itu, kumpulan kami menemukan beberapa kaedah yang efisien untuk mengatasi masalah tentang liberalisme dan pluralisme ini. Adalah seperti masyarakat perlu mengadakan seminar dan perbincangan tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan tradisi dan kemodenan dengan cara yang harmoni dan menghormati kedua-duanya. Seterusnya, adalah pihak berkuasa juga hendaklah menjalankan tugas mereka dalam membenteras individu-individu yang menyebarkan fahaman liberalisme dan pluralisme ini. Selain itu, masyarakat mengadakan program pendedahan mengenai liberalisme dan pluralisme secara berkala juga adalah salah satu cara mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme ini daripada merebak dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ain Fatihah binti Zainuddin bernombor matrik 288697. Di sini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Isu Islam liberal dan pluralisme agama dalam kalangan anak-anak muda menjadi perbincangan hangat pada masa kini kerana ia bukan sahaja menyentuh isu sensitif bagi seluruh umat Islam, malah mengecam kesejahteraan masyarakat dan membahayakan akidah sebahagian besar umat Islam. Apabila modernisasi semakin pesat, ia membawa idea-idea baru yang dipengaruhi oleh idea-idea kebebasan berfikir, membentuk idea baru yang kelihatan seperti Islam di luar tetapi mengandungi pengaruh barat yang melanggar undang-undang Islam sebenar di dalam. Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud bebas atau tidak hamba. Perkataan liberty secara meluas berkaitan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan. Liberalisme adalah falsafah yang melihat kebebasan individu sebagai perkara terpenting mengikut nilai politik. Orang yang menganut liberalisme dipanggil libertarian. Pemikiran Islam liberal boleh dikenal pasti melalui ciri-ciri seperti rasionalisme dan sekularisme, penolakan undang-undang syariah, pluralisme agama, promosi nilai-nilai barat dan sokongan penuh terhadap demokrasi liberal. Definisi pluralisme agama berbeza-beza mengikut penerimaan atau penolakan sarjana Malaysia terhadap konsep pluralisme agama. Bagi mereka yang menerima konsep pluralisme agama, mereka mendefinisikannya sebagai kepelbagaian agama atau pluralisme, dialog antara agama dan toleransi beragama. Dan bagi mereka yang menolaknya, mereka mendefinisikan pluralisme agama sebagai menerima kebenaran agama lain, iaitu menerima semua agama. Ini adalah ideologi yang melihat semua agama adalah sama dan membawa kepada Tuhan yang sama. Berdasarkan ciri-ciri di atas, golongan yang terpengaruh dengan Islam liberal dan pluralisme agama mudah dikesan termasuk golongan muda Malaysia yang berani menyuarakan pandangan melalui media massa dan media sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Husna binti Zakaria dan nombor matrik 288708 dan saya akan meneruskan perbincangan mengenai isu semasa yang dapat menjejaskan iman dan akidah manusia, iaitu fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Liberal bermaksud kebebasan kepada individu tanpa sekatan dan orang yang mengikut fahaman liberalisme akan dipanggil liberal. Fahaman ini mempunyai pemikiran yang terlalu mementingkan kebebasan individu. Matlamat golongan Islam liberal ini adalah untuk mempromosikan pluralisme agama dan memastikan semua agama dilayan sama rata supaya kedudukan Islam sebagai yang terpenting dapat dijatuhkan. Fahaman pluralisme ialah fahaman yang mengatakan semua agama adalah sama dan orang yang beragama Islam tidak boleh menganggap bahawa agama Islam sahaja yang benar dan wajib dipatuhi. Golongan ini cuma mahu pengiktirafan orang Islam bahawa agama lain juga benar dan semua orang berhak mengandung semua agama serta mempercayai istilah mengatakan semua agama menuju ke jalan yang benar. Sebagai contoh yang dapat dilihat di Malaysia,
bersama-sama menyambut perayaan agama lain seperti Hindu, Buddha dan Kristian. Sebagai seorang Muslim, perlulah kita diingatkan bahawa kita tidak boleh menyambut perayaan agama lain dan melakukan perkara-perkara yang terdapat dalam agama mereka seperti membeli pokok Krismas dan memakai kostum Santa Claus serta menggunakan lambang atau simbol yang membawa maksud kepada agama mereka. Hai, saya Muhammad Zudi bin Muhammad Zuki, 288-369. Saya akan sambung perbincangan kita dari segi faktor. Faktor pertama ialah media tanpa sepadan. Tidak dinafikan, media membawa banyak manfaat kepada kita, namun ia tidak terlepas daripada menyebarkan maklumat palsu serta fahaman negatif yang mampu mengancam akidah umat Islam. Sebagai contoh, fahaman Islam liberal dan juga pluralisme agama yang mampu mengakui nilai-nilai Islam dan meresap masuk dalam pemikiran individu Muslim yang tidak kuat akan pegangan akidahnya. Faktor yang kedua ialah kurang mendalami ilmu agama ataupun ilmu akidah. Ianya merupakan tunjang asas kepada Muslim dalam memahami pegangan ajaran Islam. Sebagai contoh, terdapat segelintir daripada golongan muda yang memilih untuk bertaklid dalam urusan akidah tanpa sebarang usaha untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Sedangkan ajaran Islam telah melarang perbuatan tersebut, bahkan ia merupakan fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim. Faktor ketiga ialah normalisasi budaya Barat. Seperti yang kita tahu, pihak Barat telah cenderung untuk merujuk rasional fikiran semata-mata yang mana mencetuskan corak kehidupan ataupun gaya hidup yang berpaksikan nilai keduniaan. Sebagai contoh, gaya hidup sekular yang memisahkan penglibatan agama daripada urusan-urusan keduniaan. Jika ada individu Muslim yang terpengaruh dengan fahaman ini, maka segala tindakannya akan melandaskan hawa nafsu semata-mata tanpa mengambil perkiraan ajaran agama Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya adalah Syamimi binti Hanis dengan nombor metrik 288715. Saya akan meneruskan pembincangan ini dengan menerangkan cara mengatasi fahaman liberal dan pluralisme. Antara perkara yang dapat dilakukan demi mencegah perkara ini daripada berlaku adalah dengan melakukan seminar ataupun perbincangan tentang isu-isu penting yang melibatkan agama Islam. Hal ini dapat membantu masyarakat Islam untuk lebih memahami dasar Islam yang sebenar. Seterusnya, pihak berkuasa juga hendaklah menjalankan tugas mereka dalam membantras individu-individu yang menyebarkan fahaman ini agar masyarakat Islam tidak terpengaruh dengan fahaman ini serta penyebaran tentang ilmu ini juga dapat dihentikan. Selain itu, mengadakan program pendedahan mengenai fahaman pluralisme dan liberal juga adalah salah satu cara untuk mengatasi daripada fahaman ini merebak dalam kalangan masyarakat Islam. Program ini patut diadakan oleh ahli ulama yang profesional supaya lebih ramai lagi masyarakat Islam yang berminat untuk menyertai dan mempelajari ilmu yang dapat membantu mereka daripada terjebak dengan perkara yang dapat menyesatkan akidah. Setakat ini saja tentang penerangan untuk cara mengatasi fahaman liberal dan pluralisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Batrisha binti Zaidi bernombor metrik 288-229. Ini saya membentangkan mengenai kepentingan mendalami fahaman liberalisme dan pluralisme. Ia merupakan suatu pandangan yang sangat berisiko terhadap akidah kepada seluruh umat Islam, yang merupakan sesuatu yang melanggari asas atau dasar-dasar agama, tidak kira dari segi akidah, akhlak ataupun dari segi syariah. Liberalisme ini yang merupakan fahaman yang mengutamakan akal untuk sumber hukum dan fahaman mereka, yang berbeza dengan agama Islam yang benar yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panduan dalam kehidupan mereka yang berteraskan ketamadunan manusia. Apabila seorang itu tidak mengetahui kepentingan mendalami fahaman ini, maka mereka akan menjemus ke arah keburukan yang menyebabkan tersalah memilih pemimpin yang sesat sebagai pemimpin dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah pluralisme yang mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan tidak mempunyai baik dan buruk. Itu adalah sangat berbeza dengan agama Islam yang benar yang sudah terang bahawa semua agama adalah berbeza dan tidak ada yang sama. Dan pastinya ada baik dan buruk dalam kehidupan. Seterusnya, ilmu fardu ain adalah sangat penting dalam kehidupan dan perlu dididik dengan lebih mendalam supaya tidak terjebak dengan kesesatan dalam kefahaman dua-dua ini. Sekali, persoalan tentang kebebasan perlu diperjelaskan lagi dengan lebih mendalam supaya manusia tidak mudah untuk terpengaruh ke arah jalan yang salah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Putra Sewa Wanabi Jamsuddin. Nombor metrik 288-720 akan meneruskan perbincangan bagi bahagian kesimpulan. Isu fahaman liberalisme dan pluralisme merupakan salah satu isu yang perlu diambil serius oleh masyarakat Islam. Kajian telah menunjukkan bahawa konsep dan amalan berdasarkan pemikiran asing adalah tidak sesuai dengan pegangan akidah Islam.
liberalisme agama boleh membawa kepada salah faham dalam tafsiran Islam. Sedangkan pluralisme agama adalah ancaman kepada Islam. Oleh itu, kita mesti menangangi isu liberalisme dan pluralisme agar tidak menusuk dalam masyarakat Islam. Setakat ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.